Saudara-saudari yang dikasihi, sepanjang konvensyen hari ini, kita menerima pelbagai pesanan dan mesej dari parti. Ada yang disampaikan secara lucu dan bersahaja, dan ada yang jelas dan tegas mesejnya. Ada yang dibuat perlambangan, tetapi mesejnya adalah satu. Menang atau kalah calon-calon kita dalam pilihan raya umum ke-13 akan ditentukan oleh kecakapan kita sebagai jentera parti. Jentera parti ini merangkumi pimpinan yang teratas sehinggalah adik-adik yang akan memasang bendera dan poster pada hari penanaman calon kelak. Jangan ada di kalangan pemimpin yang berpandangan jentera merujuk hanya kepada petugas-petugas di peringkat cabang, kerana parti ini tidak ada tempat untuk hierarki atau kedudukan. Satu lagi mesej yang konsisten adalah pesanan supaya kita terus mendekati rakyat agar kita sentiasa tawaduk dalam muhasabah. Ambo tu ngaji tak biaya. Bahawa apalah arti semua ini? Apalah guna kuasa politik kalau tidak diusahakan untuk rakyat demi kebaikan rakyat? Saya mohon pertemanan saudara-saudara supaya menghadam sepenuhnya pesanan-pesanan ini yang perlu kita praktikkan apabila kita balik ke cabang untuk mengemaskini jentera parti. Siapa bagi air first boleh jadi calon. Joking. Secara pribadi, saya berpesan kepada saudara-saudari memberikan perhatian kepada 3 perkara asas. Pertama, perhebatkan kempen dari rumah ke rumah dengan mengedarkan risalah dan memberikan sentuhan pribadi kepada pengundi-pengundi. Nama apa? Gerak kerja mengunjungi pengundi dari rumah ke rumah harus dibudayakan di dalam parti sehingga keadilan dikenali sebagai parti yang paling berkesan dari segi kempen rumah ke rumahnya. Saya nasihatkan supaya setiap cabang menumbuhkan pasukan khas juru kempen rumah ke rumah dan menyiapkan jadual untuk melawat semua pengundi sekerap mungkin sebelum pilihan raya umum dipanggil. Kedua, saya memohon supaya kuasa wanita di dalam parti disebelah sepenuhnya. Kumpulan majoriti pengundi terbesar adalah golongan wanita dan mereka sangat terbuka kepada kempen rumah ke rumah. Budaya kita mengalu-alukan tetamu, jadi kita perlu gunakan keunikan ini untuk mendekati pengundi dengan lebih berkesan. Saya percaya pimpinan wanita di segenap peringkat faham kedudukan dan kepentingan strategik mereka dalam memenangkan calon parti. Maka satu bentuk kempen oleh wanita secara tersusun perlu digerakkan dengan segera. Ketiga, saya nasihati supaya setiap cabang meneliti dan menghalusi daftar pengundi terkini untuk mengenal pasti jika ada nama-nama yang diragui seperti mana yang telah dikatakan oleh timbalan Presiden tadi. Parti sangat peka kepada usaha-usaha yang cuba merosakkan kredibiliti dan kebebasan amalan pilihan raya di negara ini. Tetapi kepekaan ini perlu diterjemahkan kepada gerak kerja yang teliti di peringkat akar undi. Bantahan mengenai sebarang keraguan dalam daftar pengundi wajib dibuat sekarang kerana prosesnya panjang. Bukannya sewaktu kita sudah berada dalam tempoh kempen pilihan raya. Saudara-saudari yang dikasihi, izinkan saya juga untuk berpesan kepada semua supaya kita kekal dalam sikap rendah diri dan takwa
dalam saat-saat kita menghadapi pilihan raya umum. Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan kalau kita bermusyawarah dan meletakkan kepentingan parti di atas. Tidak ada musuh yang boleh menggoncang semangat juang kita kalau kita faham erti perjuangan ini dan mengangkat kerangka besar perjuangan yang mengatasi segalanya. Untuk itu, saya ingin akhiri pesanan ringkas kepada konvensyen ini dan dengan memberi beberapa imbasan hadis dan petikan Al-Quranul Karim untuk kita jadikan pedoman dalam perjuangan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari bahwasanya satu orang Arab Badui, bukan orang Badui, telah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan. Ada pula seorang yang berperang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya. Dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan memperlihatkan betapa hebat peranannya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sesiapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah Subhanahu Wa Taala Islam menjadi tinggi, maka orang itulah yang dikatakan jihad fi sabilillah." Dengan ingat jugalah kita kepada pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 146 yang bermaksud, "Dan berapa ramai Nabi yang berperang bersama-samanya, sejumlah besar daripada pengikut setia yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu serta tidak pula menyerah kepada musuh. Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang sabar." Maka kembalilah kita ke cabang masing-masing dengan azam untuk terus memikul amanah demi rakyat dan sebuah perjuangan yang kita sama-sama bina. Doa saya bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, seperti mana doa saudara-saudari tidak lekang mengiringi saya sekeluarga. Tidak ada yang boleh kami balas. Cuma marilah ayo kita bersama. Kemenangan milik kita kalau kita bersatu. Kekuatan bersama kita kalau kita tidak bercakap. Marilah perjuangan ini murni dan tinggi nilainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.